السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله وكيلا. صلاة وسلاما دائمين متلازما على حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، وصفيه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. فقال الله تعالى: قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل، واهدنا صراط المستقيم واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اكشف عنا من البلاء والوباء والأمراض والفحشاء والمنكر والطاعون والفتنة. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Al-Mukarram wal-Muhtaram, Ashabul Fadilah, tuan-tuan imam, pegawai-pegawai syarak, pengusi dan seluruh jawatan kuasa masjid, kepimpinan kampung dan masyarakat, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat, mudah-mudahan semuanya mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah sama-sama kita mengucapkan puji syukur sebanyaknya seikhlasnya kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat limpah kurnia Allah mengizinkan pertemuan kita pada pagi ini dan dapat kita menyambung siri perkongsian ilmu kita. Mudah-mudahan apa yang akan kita kongsi pada pagi ini Allah Ta'ala kurniakan kebaikan dan manfaat kepada kita insya-Allah. Dalam masa yang sama kita doa dengan Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kurniakan kita kesihatan yang baik, mental dan fizikal, jauh daripada sebarang penyakit, wabak, musibah, balak, bencana, fitnah, jahat manusia, jahat makhluk ghaib. Dan kita doa kalau ada di antara kita yang diuji dengan sebarang penyakit, semoga dikurniakan kesembuhan. Kalau ada yang terfitnah, mudah-mudahan ditunjukkan kebenaran. Kalau ada yang dikurniakan musibah, mudah-mudahan sabar itu digantikan dengan pahala yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyebut tentang kelebihan orang yang berada dalam majlis ilmu. Saya ingat saya pernah cerita hadis ni, cuma nak petik satu cabang daripada hadis ini. Kata Nabi SAW, lebih kurang begini maksudnya. Kata Nabi, bila mana adanya satu majlis zikir ataupun majlis ilmu, adanya majlis ilmu atau majlis zikir. Majlis zikir, ya, bukan hanya wirid sebagainya, tetapi zikrullah itu juga merujuk kepada konteks ilmu. Jangan dilihat siapa yang menyampaikan, tapi dilihat majlis itu ilmu apa yang dapat dikongsi. Kata Nabi apa? Bila mana adanya majlis-majlis ilmu, digerakkan hati kita untuk hadir. Kata Nabi SAW, Allah Ta'ala akan memerintahkan malaikat-malaikat yang berada keliling angkasa ni. Allah Ta'ala akan memerintahkan malaikat-malaikat yang berada di keliling bumi untuk datang ke majlis ilmu dengan beberapa sebab. Antaranya disebut apa? Mendoakan mereka yang berada dalam majlis ilmu. Malah kata Nabi SAW, siapa dan apa sahaja yang didoakan dalam majlis ilmu itu, Allah Ta'ala pasti perkenankan, tuan-tuan. Apa yang saya nak petik ini sebenarnya, betapa besarnya doa orang yang berdoa dalam majlis ilmu, orang yang berada dalam majlis ilmu. Dia bukan hanya mendapat doa malaikat, dia dapat doa malaikat. Malaikat doa dia, malaikat mendoakan atas dia. Sebab itu tuan-tuan, kelas-kelas ilmu, jangan tunggu kita ada lapang baru kita pergi. Kita mesti wujudkan lapang itu untuk kita hadir kelas ilmu. Sebagai contoh, adanya kuliah maghrib. Adanya kuliah maghrib hampir setiap hari mungkin. Adanya kuliah subuh, mungkin 2-3 hari ini ada kuliah subuh dan sebagainya. Maka, jangan kita kata lapang masa baru kita pergi. Itu tidak betul. Kita kena letakkan masa untuk kita pergi. Dan kita mesti lapangkan masa itu, tidak kita melakukan aktiviti lain, melainkan kita pergi ke majlis ilmu. Dengan beberapa tujuan. Antaranya, betul kita nak dapat ilmu itu sendiri.
Dan kita tahu kelebihan menjadi orang yang menuntut ilmu itu sangat banyak. Kalau kita nak cerita hari ni, tak tercerita tuan-tuan. Dalam hadis Nabi sebut, ulama sebut, dalam Quran sebut. Fafsahu yafsahillahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Itu di antara ayat popular tentang kelebihan orang berilmu. Ditinggikan orang yang berilmu itu dengan beberapa darjat. Kemudian dalam hadis Nabi SAW menceritakan tentang kelebihan orang yang menuntut ilmu. Maka yang pertama, memang tujuan kita nak dapat ilmu itu sendiri. Yang kedua, kita nak mendapat doa daripada malaikat. Dan yang ketiga, kita nak dengan asbab kita berada dalam majlis ilmu ini, doa-doa kita yang selama ini mungkin tersangkut di mana-mana. Mungkin ada doa-doa kita yang tidak terangkat, tersidai di mana-mana tempat. Maka gunakan asbab majlis ilmu itu supaya doa kita diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak doa terus pada Allah, nak Tuhan terima terus. Kita siapa tuan-tuan? Kita bukan orang baik pun. Kita pun tahu bagaimana kualiti ibadat kita. Kita tahu kita siapa dengan Allah Ta'ala. Maka cari tempat-tempat yang Tuhan suka. Supaya kita berada di dalamnya. Dan bila kita berdoa di dalamnya, maka Allah Ta'ala pasti beri apa yang kita minta itu tuan-tuan. Sebab itu kalau tuan-tuan perasan, mukadimah saya selalunya agak panjang sikit. Panjang itu kita nak selit dengan doa-doa umum. Untuk tuan-tuan, untuk saya dan sebagainya. Supaya kita mendapat. Mudah-mudahan. Dengan apa yang disebut dalam hadis Nabi SAW itu, Allah Ta'ala beri juga pada kita. Mintalah apa, nak minta apa tuan-tuan. Sihat tubuh badan, kita nak minta. Jauh daripada jahat manusia, jahat makhluk gaib, kita nak minta. Kita nak minta Allah Ta'ala beri kepada kita kebenaran. Kita nak minta Allah Ta'ala jauhkan kita daripada wabak penyakit dan sebagainya. Ni jam wabak penyakit dah mula merisaukan balik kita. Tak cukup dengan penyakit. 2-3 hari ni banjir pula. Jadi, berat juga dah tuan-tuan. Jadi tolong doa sama-sama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala pelihara kita, beri keselamatan pada kita dunia, akhirat. Umumnya, keselamatan dunia, keselamatan akhirat. Itu kena sebut dalam doa-doa kita. Sebab apa? Ialah Allah Ta'ala lah yang menentukan segala-galanya atas ikhtiar dan usaha kita. Kita sambung lagi kitab kita. Masih lagi dalam cerita beberapa dosa yang berkemungkinan termasuk dalam dosa-dosa besar. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, man halat syafa'atuhu duna haddin min hududillah faqad daddallaha fi amrihi. Sesiapa yang rayuannya menghalang sesuatu hukuman had daripada hudud Allah dikenakan ke atas dirinya, maka dia ialah orang yang menentang urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, ni cerita ni panjang kalau ni. Hadis ni pendek. Tapi huraiannya agak panjang sikit kalau nak dihuraikan. Kata Nabi apa? Sesiapa yang rayuannya menghalang sesuatu hukuman hudud dikenakan ke atas diri dia. Apa cerita ni tuan-tuan? Okey. Dalam Islam ni satu agama yang syumul. Syumul kita kata, syumul. Syumul ni tuan-tuan, apa maksud syumul? Tuan-tuan biasa dengar tak perkataan orang kata Islam syumul, Islam syumul. Apa dia syumul ni tuan-tuan? Syumul ni dia bukan menyeluruh, tetapi ialah dia membawa makna yang menyeluruh, tetapi dia juga sempurna. Syumul itu boleh kita sebut dalam konteks sempurna. Sebab apa tuan-tuan? Agama Islam bukan macam agama lain. Itu kena tahu. Agama Islam bukan macam agama lain. Agama lain hanya melibatkan keagamaan sahaja. Ya, agama lain melibatkan keagamaan sahaja ataupun beberapa cibisan-cibisan tertentu. Tetapi agama Islam dia sangat menyeluruh. Bagaimana kita sebut menyeluruh itu? Setiap perkara, setiap satu kecil perkara yang ada dalam hidup kita, ada agama di situ. Pasti ada agama di situ. Contoh kalau saya sebut, bagaimana besarnya Islam, bagaimana syumulnya Islam. Islam bukan hanya melibatkan ibadat, bukan hanya ada fiqh ibadat saja. Islam adanya urus niaga jual beli, fiqh muamalat. Islam ajar sampai cara berniaga bagaimana. Cuba tuan-tuan pergi cari agama lain, pergi tengok agama lain. Pergi tengok agama Kristian sebagai contoh. Bagaimana sukatan-sukatan yang diajar dalam agama Kristian? Kalau ada.
Saya tak baca Bible sangat, jadi saya tanya kalau ada. Bagaimana agama Islam bukan hanya membincangkan soal harta muamalat, tetapi juga membincangkan tentang harta pusaka. Islam bukan hanya jaga hidup, mati pun jaga harta pusaka. Ada tak agama lain yang menetapkan kadar-kadar harta pusaka sebagaimana detailnya agama Islam? Agama Islam memberikan harta pusaka dengan beberapa kaedah, betul? Pertama melalui faraid. Faraid. Biasanya kes faraid ni bila mana si mati tidak meninggalkan wasiat. Faraid ni apa? Dia ada pembahagian-pembahagian dia. Anak lelaki dapat berapa, anak perempuan dapat berapa, dia ada. Beberapa susu galuh, adik-beradik lelaki dapat berapa, mak dapat berapa. Itu faraid nama dia. Dalam masa yang sama, Islam juga ada wasiat, menerima pakai wasiat. Sekiranya kita ataupun tuan-tuan menulis wasiat dengan beberapa aset-aset yang ada, sekiranya mati, maka harta-harta kita akan dipindah milik ataupun diagihkan mengikut wasiat yang telah kita tulis itu. Tak cukup dengan itu, adanya hibah. Hibah. Pemberian kasih sayang yang mungkin kita beri semasa hidup. Maka itu boleh diguna pakai. Tak cukup dengan hal ehwal harta, Islam juga menjaga tentang perundangan, undang-undang. Yang kita nak cerita ni. Dalam agama Islam, undang-undang adalah di antara perkara yang mendapat tempat dalam agama. Ataupun kita sebut fiqh jinayah. Ada. Ada undang-undang. Dan pembahagian hukum juga terbahagi kepada 3. Pertama disebut hukum hudud. Had, hukum hudud. Ini popular ni, tuan-tuan pun biasa dengar hukum hudud ni. Ini bukan cerita politik. Ini cerita hukum. Hukum hudud. Apa makna hukum hudud? Hukum had yang telah ditetapkan kadar hadnya oleh Allah Ta'ala. Dia ada had dia. Dan ketetapan itu datangnya mutlak daripada Allah Ta'ala. Mutlak. Tidak ada campur tangan manusia sikit pun dalam hukum hudud. Yang kedua, dia kata hukum qisas. Hukum qisas itu apa? Di antara manusia dengan manusia, tetapi ada kadar-kadar yang Allah Ta'ala tetapkan. Ada kadar-kadar yang Allah Ta'ala tetapkan. Campur di antara manusia dan Allah Ta'ala. Yang ketiga dipanggil hukum ta'zir. Hukum ta'zir adalah hukum yang mutlak datang daripada manusia yang dibenarkan oleh agama dengan kadar-kadar yang tidak melampau. Contoh, hukum hudud apa? Wasariq wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Mana-mana pencuri lelaki dan pencuri perempuan, maka potong tangannya. Potong tangan. Kita dah baca dalam kitab ni. Faqta'u aydiyahuma, potong tangan. Makna dia apa? Orang mencuri, bila cukup pada nilai dia, sabit kesalahan, maka akan dihukum dengan potong tangan. Boleh tak kata, saya tak mau potong tangan lah, potong jari, kesian orang potong tangan. Tak boleh. Kerana itu kadar itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya sebut dengan tuan-tuan, untuk melaksanakan hukum hudud ini tuan-tuan, bukan benda yang senang. Nak potong tangan orang, bukan benda yang senang. Bukan benda yang senang. Tuan-tuan boleh semak dalam sirah Nabi SAW. Sepanjang Nabi SAW hidup, berapa ramai orang yang dipotong tangan. Pergi cek. Ada riwayat menyebut tidak ada pun. Bukan sewenang-wenang itu untuk potong tangan orang. Tak semudah itu. Apakah dia mencuri sebungkus nasi lemak, tangan potong? Tidak. Dia ada kadar dia. Dia ada kadar dia. Perbuatan curi itu pula mesti disaksikan oleh orang. Ada orang yang menyaksi. Ada penyaksian. Ada saksi. Ada qarinah. Ada petunjuk. Bukan senang tuan-tuan. Bukan senang. Itu dalam bab hukum hudud. Hukum qisas adalah hukum berbentuk pembalasan. Bil-am fi bil-am. Hidung balas hidung. Bil-uzunain dan bil-uzunain. Telinga balas telinga. Tak boleh kalau dia gigit telinga kita, kita gigit hidung ni. Tak boleh begitu. Dia kena seimbang. Dia kena seimbang. Contoh apa kita sebut? Bunuh, balas bunuh. Bunuh, balas bunuh. Itu qisas. Yang ketiga, ta'zir. Ta'zir ini kita yang menentukan. Undang-undang yang ada ini. Siapa langgar traffic light, kena 300 contoh. Apakah disebut dalam Quran perkara itu? Cari daripada muka pertama sampai muka belakang tak jumpa. Ada? Ada orang kata ini apa tidak syar'i. Speed track kena denda saman, ini tidak syar'i. Siapa kata tidak syar'i? Itu ta'zir. Itu ta'zir tuan-tuan.
Selagi mana undang-undang tersebut tidak melampau. Lainlah. Langgar trafik light merah, kena 400,000. Wah, itu kita kata hulu pula berlebih-lebih. Tidak di luar daripada akal logik manusia. Tidak bolehlah begitu. Dia mesti dalam ruang lingkup akal manusia. Maka dalam hadis ni dia kata apa? Satu orang ni dia telah melakukan dosa besar, yang mana dosa besar tersebut sepatutnya dia dihukum dengan hukuman hudud, hukuman had. Tetapi dia merayu supaya dia terbebas daripada hukuman itu. Kata Nabi apa? Maka orang ini menentang urusan Allah Subhanahu wa taala. Menentang urusan Allah. Sebab apa tuan-tuan? Hukuman hudud itu bukan tujuannya menghukum sahaja. Dia nak memberi pengajaran kepada orang yang bersalah dan juga nak memberi pengajaran kepada orang yang belum melakukan dosa tersebut. Maka kadar tersebut datang daripada Allah. Matlamat dan tujuan Allah Ta'ala menurunkan hukuman itu tentulah mempunyai hikmah yang banyak. Maka sekiranya disabit kesalahan dengan qarinah, dengan petunjuk, dengan bukti dan saksi, syahadah yang besar, yang kuat, didapati bersalah, maka dilaksanakan hukum hudud. Tetapi orang ini cuba cari jalan untuk selamatkan diri dia daripada kena hukuman hudud. Maka orang ini menentang urusan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana konteks kita di Malaysia? Ini yang tuan-tuan nak dengar apa yang saya sebut ni. Konteks kita di Malaysia. Apakah kita hari ini melaksanakan hukuman hudud di Malaysia? Belum. Kita tidak melaksanakan hukuman hudud. Apakah kita tidak melaksanakan hukuman hudud itu menandakan kita bukan negara, kita sebagai negara kafir? Itu satu tuduhan jahat. Dia tidak boleh begitu. Walaupun saya sebagai orang yang menyokong pada perkara ini, tetapi untuk kita apply ataupun untuk kita aplikasi dalam masyarakat di Malaysia, dia perlu beberapa fasa yang perlu kita buat. Dia tak boleh tukar tu macam itu. Tak boleh tuan-tuan. Undang-undang dia tidak boleh begitu. Pertama sekali, kefahaman, memberikan ilmu dan kefahaman kepada rakyat tentang hukuman hudud. Kalau saya tanya tuan-tuan dalam masjid hari ini pun, ramai lagi yang tidak mengetahui secara mendalam tentang hukuman hudud. Betul? Ya. Jadi kita tak boleh nak apply dalam keadaan orang tidak mengetahui bagaimana hukuman itu. Tak boleh. Dia mesti diberikan kefahaman dan mereka faham, betul-betul faham. Yang kedua, persiapan yang kita nak buat untuk melaksanakan hukuman had itu. Apakah kita ada penghukum-penghukum yang bersedia untuk melaksanakan perkara tersebut? Apakah kita ada tempat yang sesuai untuk melaksanakan perkara tersebut? Apakah kita mempunyai kepakaran yang cukup untuk melaksanakan perkara tersebut? Cukup tak? Bila tak cukup, ini perkara perlu kepada dilengkapkan dulu. Yang ketiga, kita sebut apa tuan-tuan? Tadi dah sebut tentang ilmu, persiapan, kefahaman dah sebut. Yang ketiga kita kata apa? Bagaimana kita nak mengapply ataupun nak mengaplikasikan hukuman hudud itu dalam keadaan kita melihat kepada keadaan masyarakat. Kena lihat. Apakah hari ini semua orang dah senang? Apakah masyarakat hari ini tidak boleh dikawal dengan beberapa perkara? Kena lihat kepada keadaan, kesesuaian. Maka barulah boleh kita apply dan laksanakan hukuman hudud itu. Maka kita tidak boleh terlalu dalam perkara ini, terlalu apa kita kata ya? Terlalu berlebih-lebih. Oh, tak laksana hudud kafir. Undang-undang yang ada, undang-undang kafir. Tuan-tuan, kalau saya sebut dengan tuan-tuan, betul, sebahagian besar daripada hukum undang-undang jenayah kita diambil daripada negara India. Negara India. Kita negara yang baru merdeka. India negara yang dah merdeka lama. Maka kita mengambil rujukan daripada negara India. Termasuklah hukum-hukum yang ada. Hukuman-hukuman yang berbentuk jenayah yang ada di negara kita diambil daripada negara India. Tetapi, untuk setakat hari ini, kita kena melaksanakan beberapa fasa untuk memahamkan orang tentang hukum hudud ini. Jadi tuan-tuan, kita tidak menolak. Saya sebut dengan tuan-tuan, jangan menolak, jangan menafikan hukuman hudud ini kebenarannya. Jangan. Jangan kata hukum hudud ni gila. Jangan kata nanti kalau kita laksanakan hukum hudud, jenuh kita nak makan syuk tangan orang. Itu jahat. Tuduhan begitu jahat. Itu kita menghina hukum Islam. Itu kita menghina hukum Allah. Tidak boleh begitu. Cuma kita kata apa? Kita berdoa mudah-mudahan
Perkara ini boleh direalisasikan suatu hari dalam keadaan semua perkara itu telah bersedia untuk dilaksanakan. Kita tidak mahu orang menyebut contoh. Brunei sebagai contoh. Sudah mula mengaplikasikan hukum hudud. Saya tak dapat gambaran yang jelas. Saya tidak mendapat gambaran yang jelas. Bagaimana, berapa ramai yang telah dihukum, berapa ramai yang telah menyaksikan hukuman hudud itu. Tetapi yang saya dapat gambaran sedikit, ada orang terpakai hukum hudud itu, ada orang tidak terpakai hukum hudud itu. Dia tidak boleh begitu. Hukum hudud ini tuan-tuan, daripada sebapak-bapak manusia dalam negara, sehinggalah sekecil-kecil manusia dalam negara, semua terpakai pada hukuman itu. Satu pun tak boleh miss. Tak boleh. Dia tidak boleh hukum hudud ini, orang Bukit Rambai tak kena. Orang Kuala kena. Tak boleh begitu. Bangsawan kena. Kerabat tak kena. Oh, tak boleh. Semua orang, daripada kerabatnya, daripada bangsawannya, hartawannya, dermawannya, sehinggalah kepada kita marhain, semua akan memakai hukum yang sama. Tidak ada pembezaan, tidak ada pengagihan ataupun hukum yang berbeza di antara mereka-mereka dengan orang bawahan. Tidak boleh. Tapi saya dengar ada negara-negara yang cuba apply perkara itu, masih lagi mengasingkan. Maka dia tidak boleh apply. Jadi kita doalah, mudah-mudahan satu hari nanti kita diberi ruang ini tuan-tuan. Cuma, orang yang cuba larikan diri setelah hukuman dijatuhkan kepada dia, dengan pelbagai alasan, jangan ingat orang ini selamat di dunia. Dia tidak selamat pun di dunia. Apatah lagi akhirat, dia pasti kena. Dia pasti kena tuan-tuan. Cuma yang saya nak sebut, mulut kita jangan sewenang-wenangnya menghina dan mencerca hukum Allah. Itu tidak boleh. Kita kata hukum hudud ini hukum zalim. Jangan. Hukum itu datang daripada Allah. Allah Ta'ala bersifat dengan sifat yang adil. Mustahil bagi Allah bersifat dengan sifat zalim. Tidak boleh begitu. Kita tidak boleh kata hukum hudud ini undang-undang yang tidak masuk akal. Mana boleh? Yang menjadikan kita siapa? Allah Ta'ala. Yang memberikan hukuman hudud ini siapa? Allah Ta'ala. Tentulah Allah lebih mengetahui apa yang kita perlukan. Maka, siapa pun, latar belakang apa pun, tak setuju atau setuju, jangan sampai mulut kita menghina hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini. Ini dosa, tuan-tuan. Kemudian, hadis yang berikutnya. Hadis Nabi SAW. Inna ar-rajul la yatakallamu bil kalimati min sakhatillah la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya seorang lelaki yang mengucapkan sesuatu yang mengundang murka Allah tanpa memperdulikan ucapannya, nescaya kata-kata tersebut akan menjerumuskan ke dalam neraka Jahannam. Kata Nabi apa? Seorang lelaki yang mengucapkan sesuatu yang mengundang murka Allah dan dia tidak mempedulikan ucapannya. Maksud dia apa tuan-tuan? Ini orang jenis mulut jahat. Sehingga dia bercakap perkara yang apa? Sehingga dia bercakap perkara yang kita rasa mencabar Allah Ta'ala. Sebagai contoh, baru ni saya dengar ada satu orang kata apa? Saya dah tak percaya dah dengan sumpah-sumpah laknat walaupun menggunakan nama Allah. Oh, saya dengar tu saya terperanjat. Satu orang menyebut, dia kata apa? Dia dah tak percaya sumpah-sumpah laknat yang dibuat walaupun disandarkan dengan nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini ayat tuan-tuan seolah-olah tidak meyakini Allah Ta'ala pada nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa yang kita sebut tuan-tuan, hari ini ada satu orang menyebut, dia kata, sumpah laknat ini boleh dipermain-mainkan. Boleh dipermain-mainkan oleh orang-orang jahat, oleh orang-orang zalim. Betul. Boleh dipermain-mainkan. Tetapi kena ingat, selagi mana disandarkan dia dengan nama Allah, jangan merendahkan Allah Ta'ala dari sudut membuktikan sumpah laknat itu betul atau tidak. Jangan. Jangan menyindir-nyindir Tuhan. Tak percayalah. Walaupun sebut nama Tuhan. Jangan main-main. Soal, apa yang disumpah laknat itu kena pada dia atas dunia, itu hak Allah. Kalaupun tak kena atas dunia, tapi pasti dia kena hari akhirat, itu hak Allah. Ataupun, dunia dia dapat, akhirat dia dapat. Tetapi, untuk kita menghina orang-orang yang menggunakan nama Allah dalam bersumpah, itu satu ucapan jahat, tuan-tuan.
Jangan main-main. Jangan main-main. Sebab itu orang yang suka bersumpah menggunakan nama-nama Allah, dia kena mengetahui risikonya. Dia kena mengetahui bagaimana besarnya kemudaratan yang akan menimpa atas diri dia. Jangan main-main. Jangan main-main. Saya secara peribadi menyebut dengan tuan-tuan, orang yang menggunakan nama Allah untuk tujuan bersumpah, tentulah orang itu sudah mengetahui kesan yang bakal ditanggung oleh dia. Tentu dia tahu. Tambahan pula kalau sumpah itu mengikat dengan wallahi, wabillahi, watallahi, itu sumpah yang mengikat. Kerana bersumpah ini adalah perintah Nabi. Nabi kata ada cerita tentang sumpah wallahi, wabillahi, watallahi ini. Walaupun Nabi tidak suka kepada orang yang suka bersumpah-sumpah, tetapi untuk membuktikan sesuatu kebenaran, maka sumpah itu dilantunkan ataupun sumpah itu diucapkan. Maka sudah tentu sumpah itu mengikat orang-orang tersebut dengan apa yang disumpahnya itu. Dan kita pun dah lihat tuan-tuan, beberapa orang yang termakan sumpah pun ada. Mungkin tuan-tuan hidup lebih lama daripada saya, lihat bagaimana orang yang termakan sumpah. Jadi kata Nabi apa? Jangan kita mengucapkan sesuatu yang mengundang murka Allah. Termasuklah yang kita baca hari atas tadi, menghina hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ataupun mempertikai sesuatu penciptaan Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan yang jahat. Kita mengeluh dengan musibah yang kita tanggung sehingga kita rasa tak puas hati dengan Tuhan. Kita ucap perkara-perkara yang tidak baik. Cuba tuan-tuan ingat, dalam 2-3 bulan yang lepas, orang maki Tuhan, orang yang beragama Islam memaki agama Islam dan memaki Allah Taala. Soal dia percaya pada Allah, dia percaya pada Islam, itu nombor 2. Soal yang pertama, jangan maki agama Allah, jangan maki Allah Ta'ala. Sebab itu Islam mengajar kita apa tuan-tuan? Bila orang maki agama kita, jangan dijawab. Kenapa? Bila kita jawab, kita maki agama dia balik. Dan Islam mengajar kita, jangan maki agama orang. Kerana nanti orang maki agama kita. Jangan. Tak boleh. Tambahan pula, maki Allah. Ucapan yang jelek, lagi kotor dengan bahasa makian, bahasa kejian, menyebut nama Allah dan nama agama Allah dan nama Nabi Muhammad. Maka itu suatu ucapan yang cukup mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tak peduli apa yang diucap tu, yang penting aku puas hati. Yang penting aku puas hati. Ada orang, saya pernah dengar dia kata, bukan saya pernah dengar lah, saya pernah dengar orang cerita. Dia berniaga. Kemudian, hari dia berniaga, Allah Ta'ala bagi ribut. Dia sumpah, dia kata. Inilah dia kata Allah Ta'ala. Suruh kita cari makan, suruh kita jadi baik berniaga. Tapi turun hujan, tak guna betul. Ayat begitu. Perkataan yang digunakan itu mungkin biasa kita dengar. Tetapi bila mana merujuk pada Allah Ta'ala, itu kurang ajar, itu biadab, itu boleh datang murka Allah. Kata Nabi apa tuan-tuan? Kata-kata tersebut akan menjerumuskan dia ke dalam neraka Allah Subhanahu, neraka Jahannam. Termasuklah ucapan fitnah. Ucapan yang direka-reka. Fitnah itu benda yang mendatangkan murka Allah. Sebab itu disebut apa? Fitnah. Percaya pada fitnah. Itu semua perbuatan yang mengundang murka Allah. Kata-kata tersebut berada di neraka Jahannam. Berada di neraka Jahannam. Tambahan, kalau perkara yang disebut tentang fitnah itu adalah perkara yang tidak boleh dibuktikan. Oh, lagi berat tuan-tuan. Berat. Kalau kita tuduh seseorang tanpa membawa bukti yang jelas, maka kita akan dituduh sebagai memfitnah. Kalau ikut hukum, dalam Islam dia ada hukum, menuduh orang baik berbuat jahat, maka dia kenakan hukuman hudud, iaitu disebat dia. Tidak boleh. Apatah lagi benda yang tidak boleh dibuktikan. Contoh yang saya selalu sebut dalam kuliah. Saya kata apa? Tuduh orang buat sihir kat kita, hanya dengan tuduh orang buat sihir dengan kita, tanpa ada bukti-bukti yang jelas. Hanya dengan terbayang muka dia, maka itu tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh.
Tak? Saya terbayang muka dia. Terbayang muka orang tu buat. Dan kita canang cerita ini pada orang. Beritahu adik-beradik kita tahu tak siapa yang selama ni sihir keluarga kita tu orang depan rumah tu. Mana tahu? 2-3 hari saya mimpi dia. La ilaha illallah. Mimpi dijadikan sandaran hukum. Itulah benda yang paling jahat sekali, tuan-tuan. Minta maaf, jahat. Mimpi benda yang tak boleh bukti. Kita bukan mimpi para nabi, kita bukan mimpi para alim ulama, kita bukan mimpi orang soleh. Kita sembahyang subuh pun lambat. Tiba-tiba mimpi kita jadi sandaran hukum. Rosak, tuan-tuan, rosak begini. Tidak boleh. Dan kita sampaikan kepada orang apa yang kita dengar, dan kita sampaikan kepada orang mimpi yang hanya datang kepada kita tanpa nas, dan kita memburukkan seseorang dengan fitnah-fitnah yang kita taburkan. Tak apa. Orang begini akan berada dalam neraka jahanam. Orang begini akan berada dalam neraka jahanam. Dan memang orang ni jahanamlah dia, tuan-tuan. Jahanamlah orang. Jahanam. Sebab itu, tuan-tuan, ingat, setiap yang kita nak berkata-kata itu, apa implikasi dia kepada agama? Apa implikasi dia? Apakah Allah Ta'ala murka? Sebab itu saya sebut di awal kuliah tadi, bagaimana Islam ni menjaga kita, sampai apa yang nak keluar daripada mulut kita juga dikawal oleh agama. Dikawal oleh agama. Apa yang nak keluar daripada mulut kita, dikawal oleh agama. Agama kata boleh, tak boleh cakap ni, tak boleh. Agama kata boleh cakap ni, boleh. Baru boleh kita cakap. Sehingga kita kata nak menegur kebenaran pun, sesuatu perkara itu silap, kita nak membetulkan dia ada etika, dia ada adabnya. Jangan sampai yang kita nak buat tu baik, cara tak baik, dia jadi tak baik. Kita nak betulkan satu orang yang silap, tapi kita tegur dia dengan sum'ah. Tahu sum'ah? Dengan kita rasa kita ni bagus. Kita rasa kita yang paling betul dalam kampung ni, dalam parlimen Tangga Batu ni, kita seorang yang paling betul sekali. Orang lain semua tak betul. Tu tegur dia, sehingga mendatangkan keaiban pada dia, sehingga mendatangkan orang pandang dia tak elok. Walaupun apa yang kita tegur itu betul, hasilnya, caranya tidak betul, hasilnya tidak betul. Menyebabkan kita juga boleh tergolong dalam kalangan orang yang mendapat murka Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu, tuan-tuan, tegur ada adabnya. Sehingga menegur itu ada adabnya. Apatah lagi, nak menyampaikan kebenaran itu ada adabnya, nak menyampaikan ilmu pun ada adabnya. Laras bahasa yang kita nak guna, jangan sampai ilmu yang kita nak sampaikan itu menjadi buruk pada orang. Itu tidak boleh. Maka, pastikan, tuan-tuan, jangan, bak kata pepatah Melayu apa? Kerana mulut, badan binasa. Kerana mulut, badan binasa. Sama ada binasa itu di dunia atau binasa itu di akhirat, itu hak Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ada orang yang mendapat balasan dunia, juga mendapat balasan akhirat. Dapat dua-dua. Jadi, tuan-tuan, mulut kita dah tak tahu boleh bawa kita pergi syurga atau tidak. Kita belum tahu. Tuan-tuan pegang mulut tuan-tuan ni. Tuan-tuan rasa mulut tuan-tuan ni bawa pergi syurga ke bawa pergi neraka. Kita pun tak tahu mulut kita ni macam mana. Tetapi, jaga mulut kita. Kalaupun mulut kita tidak boleh melakukan kebaikan dengan mulut, walaupun kita tidak boleh melakukan kebaikan dengan mulut kita, jangan biarkan mulut kita menjadi punca kita dibakar oleh api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Ini, tuan-tuan, jaga elok-elok. Isteri pun sama, suami pun sama. Ya? Mulut isteri kadang-kadang mengguruskan hati suami. Tergurihnya tergurih sedalam-dalam, sehingga suami tidak memaafkan apa yang disebut oleh isterinya. Begitu juga suami, kalau ada kata-kata itu yang rasanya tidak patut dilontarkan kepada isteri, dia lontarkan. Tergurih hati isterinya, tanpa dia meminta maaf dan membetulkan ucapan itu, maka dia juga telah menjadi mulut-mulut yang boleh membawa batang tubuhnya ke dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala wa iyyazubillah. Sebab itu, sebelum cakap, bak kata apa, bak kata orang-orang lama, kata orang-orang tua-tua yang berkata hukama, orang-orang cerdik pandai, dia kata apa? Kita nak bercakap, sebelum bercakap, dia mesti datang daripada akal dan daripada hati dulu. Ada pertimbangan yang kita nak cakap itu. Sebab itu saya cerita dengan tuan-tuan apa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq meletakkan batu-batu di dalam mulutnya, betul? Saya dah cerita gitu. Satu riwayat menyebut Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu
Meletakkan batu-batu di dalam mulutnya. Supaya apa? Mulutnya dapat kurang daripada bercakap. Letak batu. Letak batu. Jadi bila orang tanya dia, ataupun ada perkara yang dia nak cakap, nak keluarkan batu daripada mulut itu leceh. Jadi tak payah cakap lagi baik, kata dia. Tak payah cakap lagi baik. Tapi kalau ada perkara yang perlu dijawab, perkara itu menjadi tanggungjawab dia, maka dia keluarkan batu daripada mulut dia, dan dia jawab. Untuk suka-suka bercakap, nak keluarkan batu daripada mulut, itu satu benda yang buang masa, yang tidak berbaloi pada dia. Itu tuan-tuan. Sedangkan Abu Bakar itu masih hidup, dah tahu di syurga dah pun. Abu Bakar itu namanya disebut dan diceritakan oleh Allah Ta'ala dalam Quran. Pun jaga mulut sampai demikian begitu. Kita tak ada. Tambahan, seminggu sebelum raya ni, lagilah macam-macam cakap yang keluar. Jadi hati-hatilah dengan apa yang kita nak ucapkan, berhati-hatilah apa yang kita katakan itu. Bertindak seperti Abu Bakar yang jaga mulut sejaga-jaganya. Bukanlah maknanya tuan-tuan lepas ni pakat-pakat pergi kutip batu taruh dalam mulut. Kita pun takut juga, ya tak? Macam saya sebut dengan tuan-tuan lah. Tuan-tuan ambil 3 biji batu masuk dalam mulut, bila keluar tinggal 2 biji, biji dah hilang. Susah juga dah, tentu-tentu nak pergi scan kat hospital pula, duk mana sebiji lagi. Bukan begitu. Tetapi kalau boleh, kalau kita rasa tak perlu cakap, tampar dalam mulut ni, jangan cakap. Kalau rasa tak perlu. Kalau rasa tak perlu. Jagalah tuan-tuan. Jangan disebabkan mulut kita, seluruh batang tubuh seseorang itu berada dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala, dan mohonlah kemaafan pada mereka-mereka dan manusia yang mungkin telah tersakitnya mereka itu dengan jahat mulut kita, dan mungkin telah teraib dengan fitnah-fitnah yang kita bawa selama ini. Jadi mohon maaf sementara ada ruang kemaafan. Dan mana-mana mereka yang memohon maaf, maka maafkanlah dia. Dengan syarat, orang yang minta maaf itu kena janji untuk tidak mengulanginya. Dan perlu bersihkan nama-nama buruk orang yang telah disebarkan tadi, perlu bersihkan. Wallahu alam. Kita berhenti dulu setakat ni tuan-tuan. Mudah-mudahan dua hadis yang sempat kita kongsi pada pagi ini, Allah Ta'ala kurniakan kebaikan. Yang baik semuanya daripada Allah, yang tidak baik itu jahil lemah ba'in diri saya sendiri. Aqulu qawli hadha wa nastaghfirullahal azim li wa lakum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la man yatba'una shaqiyyan wa la mahruman wa la matruda. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma afina fi badanina, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina, Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah, wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.